Selamat malam, salam sejahtera. Ini menjawab hujah-hujah serong berkaitan Malaysia Madani. Sila tinggalkan komen Anda, share video ini untuk semua orang supaya kita dapat memberikan jawaban yang tuntas, tepat tentang Malaysia Madani. Karena ramai orang persoalkan, ramai orang yang mengejek Anwar Ibrahim. Mereka mentrol Anwar Ibrahim, katanya Malaysia Madani ini tidak berguna lah. Ada yang mengatakan Malaysia Madani ini tidak ada fungsi lah. Dan mereka mengejek. Tapi malam ini kita akan berikan ulasan, menjawab hujah-hujah serong berkaitan Malaysia Madani. Oleh sebab itu, bantu saya share video ini supaya semua orang tahu, khususnya di Malaysia. Dan kalau Anda sayang Malaysia, Anda harus share video ini supaya kita dapat sama-sama mendapat jawaban kepada hujah-hujah serong berkaitan Malaysia Madani. Ditulis oleh Sahbudin Embun. Saya telah dihujani dengan komen-komen negatif oleh pengamal medsos yang telah mengkritik saya terhadap beberapa kenyataan saya yang direkam dan dimuat naik dalam media sosial, terutama Instagram, oleh pemilik yang saya tidak kenal, berkaitan dengan kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mempertahankan hujahan saya di dalam Instagram tersebut yang tidak diedit, dan semalam saya berkesempatan seharian berada di library di sebuah college dan saya membaca beberapa kitab-kitab lama, termasuk kitab karangan Imam Ghazali dan Allahyarham Kamarullah Profesor Tan Sri Dr. Harundin, ilmuwan terkemuka kelahiran kampung kami Bohor, Mali Perlis. Jika saya nak tulis panjang apa yang saya dapat hadam berkaitan isu Madani ini, tapi saya hanya nak jawab soalan dari netizen yang bertanya beberapa soalan pada saya. Sila ikuti soalan jawapan saya mengulas bukan secara off the cuff, tetapi saya ambil dari kitab-kitab yang saya sempat mentelaahnya. Selepas kalian baca, terpulanglah. Selepas kalian mendengarnya, terpulanglah pada kalian untuk mengkritik. Tetapi pohon berhema sedikit sebagai adab bangsa kita. Terima kasih. Soalan pertama. Pihak pembangkang hari ini riuh dalam Dewan Rakyat mengatakan kedudukan Islam akan terancam oleh gagasan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri yang ke-10 kerana idenya diceduk dari sistem sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Soalan kedua. Presiden PAS juga mengatakan konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah percubaan untuk menipu rakyat. Berikut adalah jawapan kepada soalan 1 dan 2. Kata asal Madani diambil daripada perkataan Madinah. Selama gagasan Malaysia Madani berteraskan kerajaan Islam Madinah yang diasaskan oleh Nabi Muhammad, maka ia bukan datang dari mana-mana ismi yang wujud di dunia ini. Menurut definisi, ialah sebuah masyarakat yang asas dan persatuannya terkandung makna kemajuan sebuah tamadun. Jadi, gagasan ini tidak menyalahi, menyimpang dari Islam dan Sunnah kerana dia tidak melibatkan sebarang pindaan terhadap hukum syariah yang sumul atau lengkap dan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Ia adalah satu reformasi roh dan sikap untuk membangun dan memperkukuh sesebuah masyarakat dan negara. 3. Mereka juga mengatakan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah telah membawa satu fahaman baharu yang begitu jelas menyimpang dari ajaran Islam dan sunnah Nabi. Jawapannya ialah menipu atau tidak itu tidak dapat dilihat dari hasil kerja buat kerajaan setelah beberapa tahun. Namun pengumuman Perdana Menteri ke-10 ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri ke-10 telah bersedia untuk menggalas tugas sebagai Perdana Menteri. Kedua, mempunyai wawasan matlamat untuk dituju bagi menghasilkan sebuah negara yang maju lagi Islamik. Tahu apa nak buat, bukan sekadar bidan terjun atau bersaksi pada nasib.
Umpama waris yang mahu bangun rumah warisan yang usang kepada sebuah rumah yang telah maju lagi madani. Jadi, tahu mana nak buang yang lapuk, hapus anai-anai perusak, mana yang masih elok boleh dikekalkan. Di samping dipersiapkan model rumah terbaik dari arsitek jurutera terbaik, jadilah rumah warisan madani. Begitulah sebuah negara. Perdana Menteri ke-10 telah melalui sejarah dan tribulasi, perjuangan yang panjang dan penuh cabaran, pancaroda. Sedari umur belia lagi, beliau sudah ada roh perjuangan untuk melihat dan merubah sesuatu yang tidak kena dalam negara ini. Bukan bila jadi Perdana Menteri baru nak fikir. Roh Islam itulah yang akan menjadi momentum kekuatan jiwanya untuk membangun dan memperkasa segala yang dirancang. Sebab itu kita yakin dengan gagasannya dan bukan sekadar retorik dan omong kosong. Adakah tuduhan ini bagi menutup perhatian rakyat disebabkan mereka sedang disiasat SPRM dalam kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa zaman pemerintahan 33 bulan? Sekali lagi saya nak tanya, adakah tuduhan ini bagi menutup perhatian rakyat disebabkan mereka sedang disiasat SPRM dalam kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa zaman pemerintahan semasa 30 bulan? Jawapannya, ya, kerana mereka sedang kepanasan dengan pelbagai rasuah dan penyalahgunaan kuasa serta pengkhianatan. Oleh Sabudin Embun, penganalisis politik Jalan Putra PWTC. Saudara-saudara sekalian, itulah dia tadi jawapan kepada menjawab hujah-hujah serong berkaitan Malaysia Madani. Antara soalan yang paling sibuk ditanya oleh pembangkang ialah, mereka bertanya, mengatakan bahawa kedudukan Islam akan terancam oleh gagasan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 kerana idenya dicedok dari sistem sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Soalan kedua ialah, Presiden PAS juga mengatakan konsep Malaysia Madani diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk percubaan menipu rakyat. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.